Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wassalan, top fan kita Farid Misfah, Syafina Muhammad Saleh, Fatimah Syamsuddin, Saimah Adam, top fan kita, Suzy Daniel dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Sahabat baik saya Encik Anwar, Zara, top fan kita, Aisyah Faisal. Jadi pada malam ni kita akan lihat ayat ke-73 hingga 77 insya-Allah. Al-Mulk Bismi, Ummu Aisyah, Zainal Yusof, semua yang hadir. Jadi bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, sila buka jilid yang kelima, muka surat 55. Jilid yang ketujuh, maafkan saya, jilid ketujuh, muka surat 55. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Lihat ayat ke-73 hingga 77 insya-Allah. Dan sungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar diberikan kepada manusia, tapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Dan sungguhnya Rabbmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Tiada satu pun yang gaib di langit dan di bumi melainkan terdapat padanya kitab yang nyata. 76. Sungguhnya Al-Quran itu menjelaskan kepada Bani Israel sebahagian besar dari perkara-perkara yang mereka bersisir tentangnya. Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Muslim-Muslimat Ahmati dan dikasih sekalian, Hafizah Jazuri, Ikmal Azman, Fadiah Dina FDMK, Suzy Daniel, Freda Yahya, Nur Sa'adah Abbas, Anas Syamsuddin, Waalaikumsalam. Semua yang hadir pada malam ni. Di Singapura pun Sa'adiyah Basar jelas, Alhamdulillah. Jadi kita perhatikan dalam ayat yang ke-73, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sungguhnya Allah memiliki kurnia yang besar kepadamu, kepada manusia, iaitu dengan memenuhi nikmat-nikmat ke atas mereka, padahal mereka menzalimi diri mereka sendiri. Di samping itu mereka tidak mensyukuri hal itu kecuali sedikit saja di antara mereka. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Dr. Ratib Nabulisi menceritakan tentang bentuk-bentuk kesyukuran yang patut ada dalam diri setiap manusia terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi antara nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri hasil daripada kita menjelajah ayat-ayat Allah yang lalu, bila kita membaca bersama, ketahuilah wahai sekalian orang beriman, para kekasih yang dikasihi kerana Allah SWT, muslim-muslimat, para pendengar, para tamu yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ada berbagai-bagai bentuk. Satu daripadanya dipanggil nikmat ijad. Yang kedua nikmat imdad. Yang ketiga nikmat irsyad. Apa beza nikmat-nikmat ni tuan-tuan? Nikmat ijad dari perkataan aujada yujidu ijad, maknanya Allah mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Kita baca pada awal surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah manusia terfikir bahawa satu masa dahulu belum ada mereka di muka bumi lalu Allah adakan? Katalah usia seseorang itu 30 tahun. Sebelum 30 tahun lalu tak ada nama orang itu di atas muka bumi yang merujuk kepada dirinya. Jadi Allah yang mengadakan, itu namanya nikmat ijad. Yang kedua nikmat imdad. Nikmat imdad ni Allah beri kepada manusia itu mata, Allah beri kepadanya telinga, Allah beri kepada anggota badan. Boleh bayangkan tuan-tuan, nikmat imdad antara yang Allah jadikan adalah nikmat jantung yang ada dalam badan kita. Jantung yang Allah jadikan ni fungsinya daripada kita mula-mula dilahirkan sampailah kematian datang menjemput kita tuan-tuan. Sehingga para ulama yang mengkaji bahagian jantung ini pun menjadi sangat takjub dan berkata,
kalaulah mereka mampu untuk mengadakan conference, membuat summit, mengadakan perbincangan, discussion, kajian demi kajian, mereka takkan mampu untuk menguraikan begitu detail nikmat yang terdapat pada hanya anggota namanya jantung, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi nikmat imdad yang mana Allah berikan kepada manusia, di perkataan amadda yumiddu, imdad, nikmatul imdad, Allah memberikan kepada kita segala kemudahan-kemudahan. Pada anggota badan kita pun terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Nikmat berkeluarga, nikmat berkahwin, dapat anak, beli rumah, beli kereta, dapat gaji yang bagus. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini namanya nikmat imdad. Yang ketiga, nikmat yang sangat besar yang Allah beri kepada kita, iaitu nikmat irsyad. Irsyad ni berarti Allah beri kepada kita taufiq, hidayah, dan diberi kepada kita kemampuan untuk mengikut petunjuk yang telah pun ditetapkan. Kadang-kadang seseorang itu lalai, tiba-tiba bila dia berkahwin dapat pasangan, Masya Allah, dapat mengingatkan dia kepada Allah. Ada seseorang itu lalai, pasangannya pun lalai, berkahwin dapat anak, anaknya minat menghafaz Quran, dia pula jadi malu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ada seorang guru mengajar anak-anak di peringkat rendah memberitahu kepada saya, tuan-tuan, bahawa hasil daripada dia mengajar anak-anak kecil ni satu pengalaman menarik. Anak-anak ni fitrahnya macam kain putih bersih. Maka si anak ni pulang ke rumah, melihat gelagat ayah ibunya yang tak semayang, leka di depan TV, waktu maghrib pun tak semayang. Anak ni nak jerkah, nak suruh, nak ajak, dia pun tak reti. Datang kembali kepada ustaznya, bertanya pada ustaz kat sekolah rendah agama, penting untuk kita hantar anak-anak ke sekolah agama, tuan ni. Jadi si anak kecil ni berkata pada gurunya, ustaz, saya naklah betulkan ayah mak saya, mereka baik, mereka tak semayang. Allah, anakku, engkau usia 7 tahun dah fikir macam ni, nikmatnya ayah ibumu. Ya, ayah ibu lalai, ustaz, nak tegur macam mana? Ginilah nak, kau balik nanti maghrib, kata guru yang baik ni, sahabat yang bercerita ni lah, tuan-tuan, sedih saya mendengar ceritanya. Nanti kau balik, ya Ahmad balik ke rumah, Ahmad semayang, instead of semayang dalam bilik, semayang dekat depan, ambil sejadah bentang, biar ayah dengan mak terpuasan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu merupakan titik perubahan berlaku dalam diri ayah ibu yang melihat anaknya semayang, dekat dengan mereka tengok TV. Nangis dua-duanya, tuan-tuan, nangis mereka, dan itulah hari terakhir mereka tidak semayang. Jadi nikmatul irsyad dalam hidup ini, kata Dr. Atik Nabulisi, pernah tak kita syukuri nikmat orang keliling kita yang bantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Nikmat pak mertua yang mengajak kita, mengingatkan kita kepada pentingnya sembahyang duha contohnya. Nikmat adik-beradik yang mengingatkan kepada kita tentang kebaikan membaca Al-Quran sebagai contohnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka inilah dia antara nikmat yang kita kena syukuri, kata para ulama. Nikmat yang pertama ijad, nikmat yang kedua namanya imdad, nikmat yang ketiga namanya irsyad. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ni siapa tulis ni? Beribadah semuanya bertahun hanya mampu, ini hanya nikmat segi mata saja. Ya, ni pernah saya ceritakan dahulu, Faizul. Baik. Jadi dalam ayat surat Nisa ayat ke-107, Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menurunkan azab kepada kamu apabila kamu bersyukur kepadanya, beriman kepadanya. Sungguhnya Allah itu Maha menerima segala kebaikan yang kamu lakukan. Dengan Allah itu berterima kasih, Allah itu sayang kepada kamu, Allah itu mengajar kamu untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam surah Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, sungguhnya azab aku pedih. Jadi sebenarnya syukur kepada Allah ini adalah satu perasaan yang lahir kerana cinta, rindu, rasa penghargaan yang hebat, mengenali Allah pokoknya. Apabila kita mengingati jasa ayah ibu kita yang besar kita dengan susah payah zaman dulu-dulu, ibu hidup pada zaman Jepun, makannya pun tak ada, makan ubi kayu, tak pergi sekolah. Contohnya seseorang datuk nenek moyang kita, ayah ibu kita barangkali. Kemudian ayah kita berkorban apa sahaja untuk kita, dia tak reti nak mengajar kita pun, tapi dia teman kita belajar sampai kita ambil STPM. Ada orang bercerita lah ni,
Ya, ayah teman, ya, tengok kita mengantuk bawakan air. Dia tak tahu pun apa yang kita baca. Dia tak reti pun nak membaca. Tapi dia, nikmat yang ada tu tuan-tuan, makna kita bersyukur mempunyai ayah seperti itu kerana mengenang jasa dia. Demikian juga kalau kita bandingkan walillahil masalul a'la. Bagi Allah ini contoh yang tidak boleh kita samakan dengan manusia, tapi kita boleh buat satu kita nak mudahkan untuk faham. Begitu, nak simplifykan kefahaman ini. Maka kita mengenali Allah, mengetahui segala nikmat yang dia berikan, segala yang ditetapkan untuk kita, segala kita minta diberikan. Tuan, kalau pernah ada pengalaman belajar di luar negara, kita hari pertama ataupun minggu pertama kita datang ke negara itu, kita tak pernah ada kawan, kenalan. Tiba-tiba ada orang Islam dari Algeria, dari Morocco, mungkin dari Syria, dari Iraq. Mereka ni pun mengetahui kita hanyalah bila lihat kita, jumpa kita kat masjid. Kita terkontang-kanting duduk kat negara yang asing ni tuan-tuan. Dia orang Islam, dia tengok kita sana, dia pun seronok. Dan kebetulan waktu itu Ramadan, dia ajak kita buka puasa. Kita rasa gembira bukan kepalangan tuan-tuan. Syukur kita ada orang macam ni, menghargai kita, tahu keadaan kita yang sedang gurbah. Gurbah ni berarti kita sedang berada di bumi asing, kita tak ada kenalan, belum dapat kontak, belum dapat pergi kedutaan. Cuba bayangkan, barangkali yang belajar luar negara pernah mengalami pengalaman seperti ini kan, ataupun bersyarah-bersyarah pergi conference tempat-tempat yang asing, di Uzbek, di Czechoslovakia, pergi Czech Slovakia, pergi tempat-tempat pelik tak ada orang Islam, tiba-tiba ada orang yang kita. Apa perasaan kita tuan-tuan? Paling kurang pun kita kata jazakallahu khairan, barakallahu fiik, syukran, terima kasih. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi bagaimana pula Allah yang beri pada kita tiga nikmat yang telah saya jelaskan tadi. Nikmatul ijad, wa nikmatul imdad, wa nikmatul irsyad. Kalau orang kita jumpa di negara asing tadi hanya bagi pada kita kemudahan makan saja, satu nikmat saja, nikmatul imdad. Dia bagi pada kita satu benda yang menyenangkan kita. Tapi nak banding dengan Allah yang beri tiga nikmat, tak ada tolok bandingnya. Tentulah lebih-lebih lagi kesyukuran kita kepada Allah. Maka kita menyayangi teman yang baru kenal kita, menghargai kita sedemikian rupa, maka bagaimana Allah yang lebih banyak lagi nikmat tak berhenti-henti untuk kita fikirkan. Seperti yang saya nyatakan tadi, ahli-ahli sains perubatan mengatakan kalaulah kami buat bentangan, conference, berfikir, menghuraikan, buat jurnal, menulis tentang keajaiban jantung, sampai hari kiamat pun tak akan habis cerita kelebihan yang ada padanya. Iaitulah anggota itu bekerja tanpa berhenti. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Orang Melayu mengatakan tak kenal tak cinta. Rupa-rupanya syukur ini mempunyai banyak tahapnya tuan-tuan, ni banyak mustawanya, banyak chapter kesyukuran ni, seperti huraian oleh Ibn Qayyim sebagai contohnya. Yang pertama sekali, darajatu awal darajati syukri, tahap syukur yang pertama sekali, iaitulah kita mengetahui nikmat itu datang daripada Allah. Kita tahu nikmat itu datang daripada Allah. Maka dengan sebab kita tahu nikmat itu datang daripada Allah, kita membanyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita sentiasa, lidah kita ni tak ada satu melainkan ia merupakan tasbih, tahmid, takbir, selawat ke atas Rasulullah SAW sebagai tanda syukur atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini darjat yang pertama dalam merekodkan ataupun hadirkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita mengetahui nikmat datang daripada Allah, kita membayangkan yang ini maha tinggi, maha mulia, kita rasa rindu, bersyukur, mengingatinya tanpa henti-henti. Yang kedua, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nikmat syukur ini ataupun darjat syukur yang kedua adalah kita menjadikan segala pemberian Allah itu untuk kita tampilkan kepada orang keliling kita, untuk menjadikan rezeki kita halal. Sebagai contohnya, kita bekerja, menepati masa, bekerja benda yang dibenarkan oleh syarak, tak terlibat benda-benda yang haram seperti arak, judi. Ada orang tanya kan, apa hukum bawa lori ni pula membawa benda-benda haram, khinzir sebagai contohnya, atau membawa arak, hukumnya haram tuan-tuan. Carilah kerja lain, haram hukumnya. Jadi pagat di tempat judi dan sebagainya, haram hukumnya, syubha. Tinggalkan tempat ni, pergilah cari tempat yang boleh mendatangkan rezeki yang halal untuk kita, kerana hujungnya kita akan bawa kepada anak isteri kita untuk makan.
Jadi syukur level yang kedua ni, bila kita mendapati nikmat yang diberikan oleh Allah itu, kita berikan kepada orang keliling kita, kita kongsikan dengan mereka, kongsikan nikmat itu dengan mereka. Sebagai contohnya, tidaklah menjadi kesalahan, bahkan satu galakan, kita bila dapat nikmat, tak ada apa nak bagi pada isteri kita, nak berikan emas pun tak punya wang. Mungkin kita boleh bawa bunga pulang kepada mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah buat tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda ni simple saja. Bawa bunga pulang. Orang perempuan ni juga suka pada bunga. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Ini orang barat buat, tapi kalau ia baik dalam kehidupan kita, makan rasa bersyukur. Abang tak mampu nak bagi, tapi tak mampu nak beli tudung mahal, tak mampu nak beli itu, tapi tadi abang lalu kedai bunga ni, tengok bunga cantik, ambillah bunga ni, tanda abang ingat pada kamu, ingat pada sayang. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Ini satu bentuk ta'mim, rasa syukur bila kita mendapat satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, ini abang dapat kerja dengan baik, dapat syukur. Ini pun dapat kerja, dapat anugerah pekerja cemerlang, pekerja terbilang. Ustaz Syafiq Murad ni, maka bawa pulanglah ke rumah, satu sebagai tanda penghargaan. Tapi syukur level ketiga yang ramai orang lupa untuk buat, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, adalah syukur untuk kita anjurkan kebaikan supaya ia hadir dalam hidup orang-orang yang lain. Sebab Allah menjelaskan surah Al-Baqarah ayat ke-245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan untuk Allah satu pinjaman yang terbaik, lalu Allah melipat gandakan untuknya berganda-ganda, dan Allah itu yang menahan dan juga memberikan, kepadanya lah dia kembali. Ini tuan-tuan, kita dah berjaya dalam perniagaan. Kenapa tidak kita fikir untuk menjadikan orang-orang lain juga berjaya macam kita? Bagi satu qarudul hasan kepada orang tersebut. Kadang-kadang ada orang ni dia bercakap dengan kita, tapi kita tak faham atau kita buat-buat tak faham. Kita merasakan tak apalah, aku dulu daripada scratch. Engkau nak apa? Nak usahalah. Tak, tuan-tuan ni mulia sekalian. Allah jadikan kita kaya untuk kita memberi kepada orang lain. Kadang-kadang bila kita dah berjaya, kita lupa untuk groom orang-orang Islam lain keliling kita juga untuk berjaya macam kita. Apa salahnya kalau kita bagi karudul hasan? Begini tuan ustaz, saya tengok ustaz struggle dalam suasana sekarang. Orang kata kan, try hard untuk bekerja dan membina. Ustaz pun ada pekerja ramai. Ginilah, saya ada duit saya nak invest, saya cakap ustaz, berapa share ustaz nak bagi untuk saya? Apa-apa pulangan ada? Alhamdulillah. Tak ada pun tak apa, nanti bayar balik duit saya. Tuan-tuan, berapa orang yang tampil untuk jadi insan seperti ini, penyelamat kepada orang lain, tak ada orang yang memerlukan itu tidak menyatakan keperluannya. Kadang-kadang ada orang dia mampu untuk berkata, dia kata saya telah berusaha tapi belum berjaya, Tuhan telah pun berjaya. Apa salah kalau tuan-tuan wujudkan rangkaian usahawan-usahawan yang berjaya jutawan macam tuan-tuan keliling tuan-tuan? Tuan-tuan akan bersyukur pada Allah. Tiada nikmat yang besar pada nikmat melihat orang Islam berjaya, dan Tuhan adalah orang yang menjambatankan seseorang itu dengan kejayaan yang diimpi-impikan. Jadi ini maksud, kata para ulama, syukur itu ada tiga. Syukur yang pertama, syukur kita tahu Allah beri, kita ingat Allah. Tapi itu level pertama. Level kedua, dengan kesyukuran itu kita ta'mimkan faedah kepada orang keliling kita. Pada isi kita dahulukan orang keliling kita yang dekat-dekat kita, isi kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, keluarga kita, mungkin mertua kita, mungkin adik ipar kita, mungkin orang keliling kita, biras ke ipar duai dan sebagainya, kaum kerabat yang susah. Tunjukkan syukur itu kepada mereka. Kalau kita memberi kepada seseorang uang sebanyak RM10, nampaknya kecil kan tuan-tuan, RM10 tak ada nilai. Tapi apa salahnya kalau kita berjumpa dengan seseorang, RM10 itu kita berikan untuk dia majalah Solusi contohnya, majalah yang dalamnya nilai, mengandungi nilai untuk kenal Allah, dekat dengan akhirat, memahami qanaah, main zuhud. Kami cuba untuk tonjolkan dalam pengisian majalah Solusi yang kami terbitkan sejak 10 tahun lalu di Telaga Biru, untuk pengisian aspek seperti ini tuan-tuan. Tak kalau orang semua lalai. Semua orang melihat dalam Facebook, bisnes yang ada sekarang adalah bisnes menunjuk-nunjuk ria. Semua orang nak menunjukkan kekayaannya, semua orang nak menunjukkan keputihan wajahnya, semua orang nak menunjukkan kepada kebendaan. Tuan-tuan ni boleh rasa, kita tak maksudkan siapalah, tunjukkan keretanya, tunjukkan rumahnya, tunjukkan jam tangannya. Ini bisnes riak yang muncul pada zaman sekarang.
bila kita nak sedarkan orang kepada perkara-perkara semikian, tuan-tuan. Jadi ini namanya syukur level kedua. Kita berkongsi-kongsi jalan untuk orang berjaya dalam hidup. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat orang itu struggle dalam hidup ni, level yang ketiga, syukur yang ketiga, kita bantu dia bagaimana berjaya. Itu sebab dalam hadis mengatakan antara bentuk sedekah adalah engkau membantu seseorang untuk keluar daripada kemiskinannya. Kau bantu dia untuk mengangkat barang masuk ke dalam kenderaannya, ke atas kenderaannya, itu pun sedekah. Ya, itu sedekah. Apatah lagi kalau kita mengajar seseorang itu yang sudah hilang punca pencarian, mungkin dia di VSS kan, mungkin berlaku seseorang itu dibuang kerja dan sebagainya pada waktu sekarang. Kita ajar dia, begini cara nak berniaga emas contohnya, ini cara untuk dengan cara yang halal, begini cara untuk membuat kuih, begini cara untuk buat cakar ayam, begini cara untuk jual buah-buahan, begini cara. Tuan-tuan dimulakan sekalian, ini adalah syukur yang dimaksudkan oleh Allah level ketiga. Ingat kebanyakan orang itu hanya mengamalkan syukur darjat pertama saja. Syukur Allah, banyak ingat Allah, tapi dia tidak menta'mimkan syukur itu kepada orang kelilingnya, itu keluarganya, dan amat sedikit orang melakukan level yang ketiga, iaitu berkongsi-kongsi pengalaman, berkongsi-kongsi kemajuan, pencapaian kita untuk turut membantu orang lain agar berjaya, mungkin dalam investment share yang kita masuk kepada mereka, membimbing mereka, memimpin mereka ke arah kejayaan. Ada setengah orang dah berjaya, dah Ustaz saya tak ada pening kepala, saya dah berjaya, cukuplah, saya bukan ambitious sangat. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, tuan-tuan tahu tak, kalau seseorang bawa kereta laju di highway kemudian tahan polis, dia pun kena saman berapa? Katalah 1,000. Dia rasa kesal tak atas 1,000 itu? Mungkin tak kesal kan, tapi cuba bandingkan dengan 1,000 itu dia bagi kepada seorang yang boleh berniaga nasi lemak tepi jalan, dan orang itu berjaya, berkembang, dapat sara keluarganya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kita akan rasa menyesal 1,000 itu, tapi kita bagi pada orang yang betul, dengan cara yang betul, kita akan rasa ia satu nikmat yang tiada tolok bandingnya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, itulah bila kita dapat melihat orang berjaya di atas sedikit rahmat Allah yang Allah kongsi kepada kita, beri kepada kita, kita kongsi kepada orang lain. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, demikian yang diuraikan oleh Syekh Dr. Ratib Nabulsi berkenaan dengan rasa syukur pada Allah. Itu sebab dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, bahawa Allah SWT berfirman, hadis qudsi, Allah menyatakan, Ya bna Adam, maritu falam ta'udni. Qala Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah? Ya bna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta annahu law istat'amaka abdi fulanun falam tut'imu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi? Ya bna Adam, istasqaituka falam tasqini. Qala ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Qala istasqaka abdi fulan falam tasqihi. Ama innaka law saqaitahu lawajadta zalika indi. Di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada seorang itu soalan yang payah nak jawab, iaitu dia berkata, wahai fulan, dahulu kat dunia masa engkau hidup, engkau dapati aku sakit, engkau tak datang ziarah pun kan? Lalu hamba ni pun jawab, ya Allah, macam mana pula engkau sakit ya Allah, sedangkan engkau Tuhan kepada sekalian alam. Lalu Allah menjawab, engkau dengar kan ada orang sakit tapi engkau tak pergi ziarah. Kalau engkau pergi ziarah, tentu engkau akan jumpa aku kat situ. Wahai hamba, Allah tanya lagi kepada manusia, berkata lagi kepada manusia, kamu dapati aku lapar, tapi kamu tidak pun datang memberi aku makan. Aku minta makan, kamu tidak bagi makan. Lalu orang menjawab, ya Allah, macam mana aku nak bagi makan kepada engkau ya Allah, sedangkan engkau Tuhan sekalian alam. Lalu Allah menjawab, tidakkah kau melihat ada saudara-saudaramu yang kelaparan, yang kesusahan? Haram kamu tidak bantu mereka. Kalau kamu bantu mereka, tentu kamu akan dapati aku di situ. Wahai hamba ku, engkau dapati aku telanjang, tapi engkau tak ada pun datang pakaikan aku pakaian. Jawapan hamba ni bagaimana? Ya Allah, aku nak pakai engkau pakaian, kau Tuhan sekalian alam. Urusanmu terletak antara kaf dan juga nun, kun fayakun. Bagaimana wahai Tuhan? Allah menjawab, engkau tahu orang tu susah, haram pun kau tidak bantu. Kalau engkau bantu orang itu, tentu kau datang, kau jumpa, kau lihat aku ada kat situ. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam hadis ini, hadis qudsi ini menunjuk kepada kita apa yang saya telah jelaskan tadi, bentuk-bentuk syukur pada Allah, iaitu syukur yang melibatkan diri kita. Bersyukur itu ramai orang buat, zikir, ingat Allah, sembahyang pada waktu, ramai orang buat. Tapi ingat syukur itu diberi kepada keluarga dan mula kurang orang melakukannya. Kadang-kadang isinya sendiri pun tidak dihargai. Dengan kawan bukan main lagi dia.
Tapi dengan isinya kedekut, bukan main lagi tuan-tuan ni mulut saya. Kedekut dahsyat sekali. Ya, tuan-tuan hati dan dikasihkan. Dan syukur, bentuk yang ketiga yang lebih dahsyat dan ramai orang lupa tentang tanggungjawab itu, iaitu bila dia telah berjaya, haram dia takkan bantu orang lain. Dan tak kaulah aku dosa payah. Tuan-tuan, Allah bagi pada kita nikmat kejayaan itu untuk kita conquer seorang-seorang ke tuan-tuan. Ada kalangan orang Islam ni bila dengar je ada perlawanan bola sepak, oh ya ke, tak tahu pun, tak teringat, okey kita beli tiket business class, terbang, anak isteri semua terbang pergi ke Manchester pergi tengok orang terbang, besok nak tengok bola sepak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adakah ini tujuan kita dilahirkan tuan-tuan? Adakah ini tujuan Allah bagi pada kita kekayaan tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ada orang pula dapat sejumlah wang besar pergi beli kain kelambu Kaabah. Entah ya entah tidak kain kelambu Kaabah itu berjuta-juta harganya. Secebih saja harganya beratus ribu. Hanyalah untuk menunjuk kepada orang. Kita tak maksudkan sesiapa tuan-tuan ya. Tapi inilah gejala yang berlaku pada orang yang sudah pun kemaruk sangat dengan hartanya, tak tahu nak buat apa. Tapi sedangkan orang kelilingnya kalau dibimbing, dipupuk, dibantu, diberikan panduan, ramai orang boleh berjaya sepertinya. Kan besar kita punya jariah. Bukankah ini tanda syukur kepada Allah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Ya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat yang ke-74, wa inna rabbaka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Tuhan mengetahui apa yang terdapat dalam hatimu, apa yang kamu nyatakan. Kalau kita belajar bahasa Arab, inna di awal ni dipanggil harfu taukid. Ya, harfu taukid ni berarti adalah satu bentuk pengukuhan. Kemudian datang lagi huruf lam, wa inna rabbaka la ya'lamu, dua kali taukid kat sini untuk menjelaskan kepada kita Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita. Itu sebab kalau kita perhatikan kehidupan kita tuan-tuan, jangan kita nak bersembunyi daripada Allah SWT sedikit pun. Kita akan mampu. Banyak contoh yang dikemukakan oleh Dr. Ratib Nabulsi dalam hidup berkaitan dengan manusia ni, kan ayat ni bukan saja turun untuk si kafir yang telah ditempelak dalam ayat-ayat yang lalu, bahkan kepada kita orang beriman pun diberikan mesej ini untuk kita sedar. Berapa ramai di kalangan kita yang dalam berbuat satu benda nampak macam kebaikan padanya, padahal di sebaliknya ada niat-niat tertentu yang maksyuf, yang tersembunyi, tetapi Allah SWT tahu semua itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Contoh yang diberikan, ada orang kadang-kadang dia mengajak orang tu datang ke rumah, tapi mengajak orang tu datang ke rumah bukan untuk mendapat kemuliaan datangnya tamu ke rumah, tapi kerana nak tengok isteri orang tu yang cantik jelita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niat tu kawan tu tahu tak tuan-tuan? Kawan tu tak tahu, tapi jangan lupa Allah tahu tuan-tuan. Ada orang yang bila dia bercakap dengan, kalau dia jadi seorang doktor, dia berkata kepada pesakitnya, dah rawat, nanti bulan depan datang bulan depan datang tu dengan tujuan untuk bagi nasihat ke nak ambil duit dia. Cuba jawab doktor. Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Ya. Ada juga para lawyer. Ketika orang datang untuk mengadu kepada masalah, oh ni ada kes, ini boleh selesai, ini saya tahu sangat. Rupanya bukan bidang spesifikasinya. Bila dia pergi handle, terlokop ke laut, kliennya pun kalah, dia pun tak peduli. Apa dia peduli? Yang penting dia dapat duit. Saya tak maksud dengan siapa tuan-tuan ya. Ini adalah ayat yang digunakan oleh Dr. Ratib Nabulsi bagi memperjelaskan ayat Allah di atas, iaitu Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hatimu. Begitu juga jadi cikgu. Kita jadi cikgu, kita konon-konon nak buat kelas tambahan. Sebenarnya kita nak tengok budak perempuan yang cantik itu datang ke kelas. Kita dah jatuh hati, dalam hati kita dapat tengok dia lagi, selalu lagi. Ni guru-guru bujang atau dah berkahwin kadang-kadang berlaku seperti ini. Kadang-kadang dah jadi pensyarah di mana-mana IPT, terlibat berkedudukan atau berkhalwat dengan pelajar sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allah pelihara kita tuan-tuan. Itu sebab antara doa yang penting untuk kita amalkan, saya pernah ajar di sini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta biqawmin fitnatan fatawaffani ghairu maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Saya pernah ajar doa ni kan tuan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon padamu supaya hati ini sentiasa terdorong untuk melakukan taat.
wa tarkal munkarat, tinggalkan kemungkaran. Walaupun orang tak tahu, tapi Engkau tahulah ya Allah mana aku nak letak muka aku. Orang pandang aku macam pak lebay, tapi hati aku ni bersarang segala kejahatan pada orang. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Aku bekerja sebagai doktor profesional yang sangat dimuliakan orang, tapi hati aku ni berserabut nak duit orang je kerja, tak ada benda lain yang aku fikirkan. Ramai orang sakit datang lagi baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh ke kita beli rahmat Allah dengan duit ni tuan-tuan? Boleh ke kita bahagia dengan duit dari sumber-sumber yang seperti ini tuan-tuan? Duduk muhasabah dan fikirkan balik semula. Saya pernah ajar doa ni, yang pernah saya ijazah kepada tuan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta biqawmin fitnah fatawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya, doa mohon supaya hati kita ni dorongan untuk melakukan taat dan selamat daripada melakukan maksiat. Terima kasih Zawi Ghazali, doa yang telah pun saya ajarkan sebelum ni telah diposterkan oleh Ustaz Syafiq. Ini diulang tulis oleh Ustaz Zawawi. Terima kasih Ustaz Zawawi. Tengok doa ni tuan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon padamu kekuatan melakukan taat, kekuatan meninggalkan maksiat, dan cinta kepada golongan miskin, dan Kau ampunkan bagiku dan merahmatiku. Kalau Engkau mengkehendaki untuk umat ini satu fitnah, maka matikan aku kepadamu dalam keadaan tidak ditimpa fitnah tersebut. Fitnah agama maksudnya. Ya Allah, aku mohon padamu cinta padamu, cinta kepada orang mencintaimu, cinta pada segala amalan yang mendekatkan diriku kepada cinta padamu. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, terima kasih tok fan kita Cikgu Sabarudi Lawi, Siti Rabbani Rawi, Saidah Saleh, Azima Ida Idayu, tok fan semua ya. Raihana Amam, mudah-mudahan nanti kita ada masa untuk jumpa. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, kefahaman kita pada ayat ni tuan ya. Kalau kita pergi berjumpa dengan seseorang peniaga pula, kita berkata kepadanya, wahai saudara, saya nak beli cushion, nak beli katil. Beli saya katil dengan harga 2,000. Ada yang ada dalam yang boleh saya gunakan. Katil saya nak semikian. Yang menjual katil ni, salesman ni ataupun orang Islam yang menjual ni, perabot, apakah dia jual tu benda yang menepati spek yang kita letak, ataupun kerana dia nak clearkan stok yang tak guna tuan-tuan, dead stock tu? Mana satu agaknya? Siapa boleh justify? Cuba tuan-tuan jawab. Siapa boleh justify? Allah. Kalau tuan-tuan lihat orang-orang kafir di luar sana dalam pesta buku yang saya pernah hadir di Frankfurt, di London, pengalaman sikit cerita, tak banyak lah tuan-tuan ya. Orang-orang kafir yang tidak beragama ni, kalau kita nak buat appointment jumpa dengan mereka, kena buat daripada Malaysia, buat email hantar. Nak jumpa dengan publisher ini, nak tengok buku-bukunya, mungkin nak bawa pulang ke Malaysia, nak beli rights, dia pun layan kita. Maka kita pergi ke pesta buku itu pada hari ditentukan, datang jumpa dia, kita bercakap pada dia, saya nak buku ni lah, buku ni bagus lah, saya nak bawa balik ke Malaysia, saya nak sebarkan ke Malaysia. Dia pun tanya, berapa engkau nak cetak kat Malaysia? Kita kata mungkin permulaan saya nak cetak 5,000. Berapa harga kat Malaysia? Harga kat Malaysia RM10. So 5,000 kali RM10, RM50,000. RM50,000 sama dengan duit USD, katalah berapa ribu? 10,000 USD. Boleh tak engkau bayar 10,000 USD ni, kau bayar 5,000 USD dulu, boleh tak? Orang kafir ini tuan-tuan, kalau kita kata apa, dia jawab ya. Tak ada nak berunding-unding. Bagi dia apa yang kita cakap tu, kita jujur. Kalau kita balik Malaysia, kita cetak lebih daripada kuantiti yang ditetapkan, dia tak ambil tahu. Dia dah bagi kita soft copy. Bagi dia mempunyai integriti yang tinggi. Engkau berusaha dengan buku bawa manusia kepada kebaikan, takkanlah kau nak tipu aku. Ada tak semangat macam ni pada orang Islam tuan-tuan? Ada tak semangat macam ni pada kontraktor kita, yang kalau kita tak pantau je, dia mula culas, curi sana, curi sini, banyakkan pasir, kurangkan simen. Tuan-tuan, ada tak macam ni? Lawyer Islam yang ada keliling kita, yang terlibat kat sini, ada tak sikap culas macam ni? Engkau dah bayar, lantak engkau lah, engkau dah bayar, dah buka file, dah bayar 5,000 kat aku. Lepas ni kau tengok lah, aku ada masa, aku kaji lah, tak ada, sorry lah. Tuan-tuan ni boleh maksiat. Cakap ni macam benda berlaku je. Tak kira siapalah, saya tak masukkan siapa, makan cili rasa pedas ni. Ustaz pun macam tu juga. Tak terkecuali, kerana ustaz bukannya malaikat, dia pun manusia, dia pun terjebak juga, dia pun terlibat juga. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tu sebab doa tadi penting untuk kita amalkan tuan-tuan ni.
Jadi saya rasa cukuplah setakat ni dulu untuk renungan pada malam ni. Mudah-mudahan ampun maaf kerana tak sempat nak lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Nanti saya akan terangkan lagi dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah SWT. Kaitan ayat berikutnya tentang semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT, hidayah manusia, sama ada dalalah, hidayah, kesesatan, hidayah, semua telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesedaran, Allah beri kepada kita kefahaman terhadap ayat indah ini. Walaupun turunnya untuk menceritakan kelakuan gelagat si kafir yang menentang Nabi dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu, tapi ia juga berdasarkan prinsip polisi belajar Quran, al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sabab, bahawa sebenarnya belajar Quran ni jangan dibataskan turun pada waktu turunnya, tapi hendaklah dibawakan kepada kita supaya kita merasakan kita sebahagian daripada ahli Al-Quran, bukan untuk orang terdahulu tapi untuk kita sebenarnya. Maka mana yang salah kita betulkan, mana yang bengkok luruskan. Mintalah bantuan selalu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, beri hidayah kepada kita, menjadikan kita dapat menyedari kelemahan-kelemahan itu dan bertaubat padanya. Wallahu alam. Tuan-tuan ada peluang, kalau tuan-tuan minat untuk melakukan ibadah akikah, kami di Zazan Travel boleh uruskan akikah tuan-tuan di tempat seperti Damsyik, Mekah, Sudan dan juga di Yaman. Di Yaman kita baru buka tuan-tuan ni. Alhamdulillah, guru saya Syekh Haidar yang berada di Hudaidah mengharapkan sangat kalau ada tuan-tuan nak melakukan akikah. Korban dah habis, korban kena tunggu tahun depan lah. Melakukan akikah kami boleh lakukan untuk tuan-tuan di Yaman yang sedang mengalami peperangan yang teruk pada hari ini. Juga bagi tuan-tuan yang nak buku-buku sekolah, geografi, sejarah, math, sains, bahasa Arab, bahasa Inggeris, semua ada di Telaga Biru insya-Allah. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ya, meliputi peperiksaan penting macam UPSR, UPKK, PSRA, PT3, SPM. Ya, mudah-mudahan anak kita dapat manfaat daripada hasil kajian, tulisan guru-guru cemerlang, guru-guru kanan, jurati utama kebangsaan, jurati utama negara dan sebagainya. Dan kami pun giat menerbitkan bahan-bahan Jawi, hasil kajian oleh Ustaz Wan Azhar contohnya, seorang pakar Jawi di Perak. Begitu juga Ustazah Dalilah di Labuan. Ingat, Jawi jendela kepada Al-Quran. Baiki tulisan Jawi, rezeki terbuka dengan izin Allah, seperti pesan guru saya Syekh Taha Osman Taha, penulis Al-Quran yang terkemuka itu. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, memberi kefahaman kepada ayat-ayat yang indah ini. InsyaAllah malam esok saya nak cerita pada tuan-tuan tentang sahabat yang saya janjikan. Saya belum lupa, tapi nanti saya ceritakan malam esok insyaAllah. Sahabat yang telah belajar erti syukur, bagaimana amalannya dalam kehidupan. Sahabat yang telah pun membeli satu lebih mahal daripada harga yang ditetapkan. Siapakah sahabat itu? Mudah-mudahan nanti kita boleh kongsi sama. Setakat ini saja dulu. Terima kasih Ida Rahayu, Raihana Amam, Tariq Muhammad, Lazmun Syahra, Yazwati Adnan, Racik Bunga, Pecik Bunga, Nurilis, kemudian Siti Aisyah, Siti Nurhuda, Isa Rosdin, Salmi Yaakob, Yad Abdullah. Terima kasih Puan Yad, Wahya Talib, Kak Long, Roslan Rahman. Barakallahu fikum, syukran ya akhi, barakallahu fikum ya Roslan. Raihana Amam, Isnaiza, Ibrahim, Haji Hafizah, semua yang hadir, Baharia, Azimah, Junaidah. Jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan juga adik-adik kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat menyampaikan hidayah Allah SWT. Apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Sama kita menangguhkan kuliah kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.